Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Farah Atira binti Rizwan dari Fakulti Pengajian Islam, jurusan Syariah. Baiklah, sekarang ni saya nak present tentang akhlak zaman kini, tentang hiburan yang melampau. Okey, baik. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengubah akhlak seluruh manusia. Seperti dalam firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik di hari akhirat, serta ia juga banyak menyebut dan memperingati Allah dalam masa susah dan senang. Baiklah, tapi walaupun dalam Quran dah terlalu banyak cakap pasal akhlak Nabi sendiri, kebanyakan masyarakat kita pada hari ini masih lagi dicemari dengan pelbagai krisis akhlak yang merangkumi tingkah laku dan perbuatan tidak bermoral seperti berkelakuan tidak sopan di tempat awam, sumbang mahram dan zina yang akhirnya menyebabkan kelahiran anak luar nikah. Jadi pembentangan saya pada hari ini adalah untuk mencari penyelesaian terhadap masalah keruntuhan akhlak atau disebut juga sebagai dekadensi moral dari sudut hiburan yang melampau dalam kalangan remaja melalui pendekatan perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, pada asalnya teknologi terkini yang menampung evolusi hiburan yang meluasnya terutama dari filem dan muzik secara khususnya adalah bertujuan untuk memberi faedah kepada masyarakat itu sendiri, iaitu sebagai penghibur ataupun sebagai penambah suasana ceria. Tetapi pada masa kini, golongan belia ataupun kita sebut remaja sekarang telah menjadikan tujuan baik tadi sebagai tujuan yang salah, sebagai tujuan yang amat menyimpang dan membawa kepada kesan negatif akibat daripada perkembangan teknologi yang sangat pesat. Seperti yang kita sedia maklum, golongan belia ini mudah untuk terdorong melakukan atau mencuba sesuatu yang baru. Jadi kemunculan teknologi yang canggih seperti televisyen, komputer riba ataupun video player ataupun game dan sebagainya telah memudahkan lagi para belia untuk mendapatkan hiburan yang boleh menjurus kepada perkara-perkara negatif berbanding positif. Kelalaian ini adalah perkara yang sia-sia yang wajib kita sebagai umat Islam untuk menjauhi, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 55. Maksudnya, dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia, mereka berpaling daripadanya sambil berkata, bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu, selamat tinggallah kamu, kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil. Okey, baiklah. Jadi dalam artikel saya sebelum ini, saya ada nyatakan beberapa cara untuk mengatasi masalah keruntuhan akhlak zaman kini. Baiklah, cara yang pertama iaitu peranan ibu bapa itu sendiri. Baiklah, amalan keibubapaan Islam hendaklah dipraktikkan dan diperkembangkan dengan cara yang lebih berkesan sehingga keupayaan pendidikan anak-anak dalam institusi keluarga dapat diperkemaskan. Baik, cara yang kedua iaitu dengan mewujudkan aktiviti-aktiviti yang dapat membentuk akhlak remaja yang terpuji. Contoh aktiviti yang dapat membentuk akhlak yang terpuji ni banyak sangat, seperti melakukan aktiviti dalam kalangan keluarga ataupun melakukan aktiviti seperti pembangunan ekonomi dan mengajar remaja untuk cara menguruskan kewangan dan sebagainya supaya para remaja tidak menghabiskan masa mereka dengan sia-sia. Okey. Yang ketiga, menapis setiap rancangan yang bakal disiarkan. Baiklah, cara yang ketiga ni kita mengharapkan pihak kerajaan seperti Kementerian Penerangan
memainkan peranan mereka dengan memastikan setiap rancangan yang disiarkan sesuai untuk tontonan umum dan tiada unsur-unsur keganasan ataupun sebagainya. Baik, cara yang keempat, sentiasa meminta dorongan daripada keluarga, rakan-rakan atau pihak kaunseling. Baiklah, yang kelima dan cara terakhir ialah tetapkan target atau bina satu azam untuk mencapai kehidupan yang lebih berkualiti. Baiklah, tujuan syariat Islam bukanlah untuk menyekat segala bentuk kebebasan manusia, tetapi sebaliknya, lebih kepada mengawal dan mendidik, kerana Islam itu sendiri sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. Hiburan dalam Islam sangat berlawanan dengan konsep mencari hiburan dan kepuasan murahan bagi memenuhi tuntutan nafsu badan tanpa sempadan. Malah, hiburan itu juga adalah sesuatu yang terkawal. Dan terarah, dan bukannya satu cara mencari keseronokan dengan cara yang amat bebas sehingga ianya tidak terkawal. Okey, perkara ini dapat dilihat dalam sebuah hadis Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As yang bermaksud, "Wahai Abdullah bin Amr, sesungguhnya ke atas kamu hak untuk Allah, dan ke atas kamu hak untuk tubuh kamu, dan ke atas kamu hak untuk keluarga kamu. Maka berilah kepada mereka yang memiliki hak tersebut." Baiklah, kesimpulannya, kita selalu mengakui Rasulullah SAW sebagai contoh akhlak yang terbaik, tetapi kita sendiri tidak menterjemahkan contoh akhlak Nabi itu dalam bentuk perbuatan, sekurang-kurangnya untuk memperbaiki kekurangan diri sekaligus menjadi umat Islam yang tinggi budi pekerti, sahsia dan kepribadian. Jadi akhirnya lahirlah masyarakat yang tidak luhur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, sehingga menampilkan imej yang dipandang negatif termasuk dalam kalangan bukan Islam. Oleh itu, pensyarah Jabatan Dakwah dan Usuluddin, Fakulti Pengajian dan Peradaban Islam di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, kita sebut KUIS, Dr. Nur Hadisah Senin berkata, kesempurnaan Rasulullah SAW tiada tandingan, tetapi kita tidak boleh menjadikannya sebagai alasan untuk tidak menjadi mukmin yang terbaik. Jadi maksudnya apa? Kita tidak bolehlah menjadikan alasan akhlak Nabi terlalu baik untuk kita contohi. Okey, itu sahaja dari saya. Jika ada yang salah, mohon perbetulkan. Jika apa yang kurang itu dari saya, apa yang baik itu semua datangnya dari Allah. Baiklah, sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.